Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazikri bin Abdul Razak dari kelas 5 PISMP RBT 1 ingin membentangkan proposal projek inovasi digital yang akan dilakukan oleh saya pada SEM ini. Sebelum saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Encik Muhammad Sharif bin Salahuddin kerana telah banyak memberi tunjuk ajar kepada saya bagaimana cara untuk kita membuat satu inovasi yang berguna kepada murid kita suatu hari nanti. Okey, kita pergi ke slide yang pertama iaitu tajuk inovasi. Tajuk inovasi yang akan saya lakukan bertema Pokemon Go. Pokemon Go ini berasaskan daripada PowerPoint dan Movie Maker, di mana saya gabungkan PowerPoint dan juga Movie Maker untuk menjadikan satu aplikasi bernama Pokemon Go. Sasaran saya Pokemon Go ini adalah saya hendak mengajar murid tahun 5, di mana di SKP tahun 5 iaitu topik 5.1.11 iaitu melakukan aktiviti penjagaan tanaman iaitu merumput, menggebur, membaja, menyiram dan mengawal perosak. Standard prestasi iaitu di tahap 5, di mana tahap yang agak tinggi untuk sesuatu murid itu capai iaitu murid berupaya untuk melakukan penjagaan tanaman pada akhir sesi pembelajaran topik ini. Jadi itulah tujuan utama saya mencipta Pokemon Go ini, di mana akhir pembelajaran itu murid akan berupaya melakukan penjagaan tanaman sendiri tanpa bantuan guru. Seterusnya, objektif saya mencipta inovasi ini adalah yang pertama, saya ingin membantu meningkatkan pemahaman murid tahun 5 mengenai topik penjagaan tanaman pokok dengan inovasi Pokemon Go ini. Objektif yang kedua pula adalah saya hendak menarik minat murid tahun 5 untuk mempelajari topik penjagaan tanaman pokok dengan menggunakan inovasi Pokemon Go ini. Seperti yang kita tahu, di dalam kelas murid mempunyai pelbagai ragam. Ada setengah murid suka topik 5 ini iaitu tentang tanaman pokok, dan ada setengah murid yang bila buka sahaja topik ini, saya tak minat lah cikgu, topik ni saya tak nak belajar lah kan. Jadi saya mencipta Pokemon Go ini untuk menarik semua minat murid tahun 5 supaya mereka mendalami topik 5 ini. Tidak kiralah mereka minat menjahit ke, mereka minat memasak ke, tapi apabila memasuk sahaja topik 5 ini dengan inovasi Pokemon Go, saya akan berupaya untuk menarik minat murid untuk mempelajari topik ini. Dan akhir sekali, objektif saya mencipta inovasi ini adalah untuk membantu murid kurang pendengaran untuk mengetahui cara penjagaan tanaman pokok tanpa bantuan guru. Di mana objektif yang ketiga ini, kita ada MPDL dengan topik, dengan subjek pendidikan inklusif. Jadi tujuan saya mencipta Pokemon Go ini adalah untuk membantu murid inklusif, iaitu dalam kategori murid yang kurang pendengaran, supaya golongan ini mereka juga sewajarnya diberi perhatian ketika mengajar. Jika mereka mempunyai masalah pendengaran, jadi cikgu mestilah mencari inisiatif sendiri untuk mengajar murid-murid tersebut. Jadi saya dengan penciptaan Pokemon Go ini, saya pasti murid kurang pendengaran juga akan mengetahui cara penjagaan tanaman pokok dengan lebih jelas tanpa bantuan guru di akhir sesi pembelajaran nanti. Okey, yang seterusnya pula, masalah yang dihadapi sebelum saya melakukan inovasi ini adalah dari segi guru.
di mana guru pelatih tidak mempunyai kemahiran yang sepenuhnya untuk menggunakan perisian teknologi dengan lebih mendalam. Guru tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk menghasilkan BBM setiap kali masuk kelas. Di sini saya hendak memberi contoh di mana zaman-zaman dahulu setiap kali cikgu hendak masuk kelas, pasti cikgu akan menghasilkan satu BBM yang maujud untuk mengajar murid-murid. Sebab apa cikgu mewujudkan BBM ini? Tujuan utama BBM ini adalah untuk menarik minat murid supaya mereka minat untuk belajar. Jadi setiap kali masuk kelas, cikgu mesti nak kena mencipta satu BBM baru yang mawujud kepada murid-murid. Jadi ini mengakibatkan guru tidak mempunyai masa setiap kali nak mencipta BBM. Jadi guru tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk menghasilkan BBM setiap kali masuk kelas. Itulah masalah yang dihadapi sebelum saya mencipta Pokemon Go ini. Selain itu, guru juga tidak mempunyai kemahiran yang sepenuhnya dalam perisian teknologi. Seperti yang kita tahu, kita sekarang hidup di dalam zaman teknologi yang penuh dengan moden. Guru juga tidak sepatutnya ketinggalan zaman dalam mempelajari dan mencuba menghasilkan teknologi yang dapat membantu murid dalam pembelajaran. Itu juga masalah yang dihadapilah sebelum saya mencipta inovasi ini. Masalah pula dari segi murid adalah murid tidak mempunyai masa untuk belajar sendiri ketika bukan berada di sekolah. Maksud saya di sini adalah apabila murid habis sahaja sesi persekolahan, balik sahaja ke rumah, murid sudah tidak akan melihat lagi buku. Murid akan terus bermain sampai malam. Sampai malam barulah mereka akan melihat buku. Itu pun kalau ibu bapa mereka suruh. Jadi saya ciptakan inovasi ini untuk murid mempelajari juga topik ini walaupun mereka tidak minat. Jadi inovasi ini amat sesuai sekali untuk murid-murid yang tidak mempunyai masa untuk belajar sendiri ketika bukan berada di sekolah. Seterusnya, murid cepat bosan apabila membaca buku. Bukan setakat murid, guru pun akan cepat bosan apabila membaca buku. Jadi saya menciptakan perisian teknologi ini supaya apabila murid membuka perisian ini, murid tidak akan bosan melayari perisian teknologi Pokemon Go ini. Yang seterusnya, murid akan cepat hilang tumpuan ketika belajar. Mahu tak, macam yang kita lihat sekarang di dalam kelas, cikgu masuk, buka buku, cerita dan suruh murid buat kerja sekolah. Jadi murid akan cepat hilang tumpuan. Sebab apa? Sebab mereka tidak berminat dengan kaedah cikgu yang mengajar itu. Bukannya mereka tidak berminat dengan tajuk ini, tapi mereka cepat hilang tumpuan sebab mereka tidak minat. Sebab apa mereka mudah hilang tumpuan? Sebab kaedah penyampaian cikgu itu mungkin tidak sesuai pada zaman sekarang. Yang seterusnya adalah masalah yang dihadapi adalah murid inklusif, iaitu dalam kategori murid tidak mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Maksud saya di sini adalah murid inklusif yang dalam kategori kurang pendengaran. Apabila berada di dalam kelas, murid ini tidak akan dengar apa yang disampaikan oleh guru. Walaupun contohnya cara kita hendak mengatasi murid yang cara untuk kita mengatasi murid yang kurang pendengaran ini, kita letak murid di hadapan kelas. Itu adalah cara yang paling senang kan. Tapi setengah waktu murid itu akan terlepas ataupun tidak dengar apa yang guru itu sebut. Walaupun satu huruf, satu perkataan, ini akan mengakibatkan murid itu tidak akan faham. Jadi saya mencipta inovasi ini untuk murid yang kurang pendengaran ini faham dengan perisian teknologi Pokemon Go. Seterusnya pula, inovasi yang akan dilaksanakan oleh saya adalah Pokemon Go
Pokemon Go merupakan ciptaan gabungan PowerPoint dan Movie Maker. Pokemon Go merupakan inovasi yang mempunyai video pembelajaran dan permainan yang menarik. Untuk makluman, Pokemon Go ini adalah satu multimedia interaktif. Di dalam Pokemon Go ini, dia mempunyai satu video pembelajaran untuk murid yang masalah pendengaran. Jika mereka mempunyai masalah pendengaran, buat apa kita nak ajar mereka melalui pendengaran? Kita boleh ubah penyampaian kita melalui tontonan. Jadi apabila murid itu melihat video, dia akan faham. Itu inovasi yang akan saya akan laksanakan. Dan permainan yang menarik. Di akhir video pembelajaran, saya akan menghasilkan satu permainan yang amat menarik sekali supaya murid-murid tidak hilang bosan. Inovasi ini juga boleh diakses di mana-mana sahaja. Seperti yang saya hendak mengatasi masalah sebelum ini, murid balik rumah sahaja akan cepat. Murid balik rumah tidak akan punya masa untuk belajar. Mereka akan bermain. Jadi saya wujudkan satu inisiatif supaya permainan ini boleh diakses di rumah. Maksudnya bila mereka berada di rumah, mereka juga boleh akses Pokemon Go ini untuk terus belajar. Okey, yang seterusnya pula, proses untuk melaksanakan inovasi ini. Terdapat beberapa proses sebelum saya mencipta Pokemon Go ini. Yang pertama adalah dari segi pernyataan masalah, di mana dalam kelas tahun 5 ada seorang murid yang mengalami masalah pendengaran, sukar untuk memberi perhatian. Saya ulangkan sekali lagi, sebab apa murid tersebut sukar untuk memberi perhatian? Sebab mereka tidak mendengar. Apabila mereka tidak mendengar, mereka tidak berminat untuk teruskan pembelajaran. Jadi tercetusnya idea saya di sini adalah saya hendak menghasilkan satu multimedia interaktif. Itu adalah pencetusan idea saya, di mana multimedia interaktif ini untuk saya dekati murid yang kurang pendengaran. Takkan saya hendak mewujudkan satu video yang sepanjang video itu dia bercakap saja. Jadi murid yang kurang pendengaran ini kurang efektif. Jadi saya pergi proses yang ketiga, iaitu pemilihan idea, di mana saya akan memilih idea yang benar. Contohnya dalam Pokemon Go, saya telah bercadang untuk mewujudkan satu video yang tontonan yang tidak mempunyai suara sangat, tapi dia melalui lakonan, melalui visual, murid yang kurang pendengaran itu dia akan faham apa yang disampaikan dalam Pokemon Go itu. Dan kita pergi langkah yang keempat, iaitu penciptaan. Guru mencipta multimedia interaktif yang sesuai dengan murid masalah pendengaran. Kita mestilah mencipta satu multimedia interaktif yang sesuai dengan murid yang mengalami masalah pendengaran. Ya, dan seterusnya kita pergi kepada proses yang kelima, iaitu pengujian. Okey, pengujian. Guru akan menguji inovasi tersebut kepada murid yang mengalami masalah pendengaran. Selepas kita menguji, mestilah kita akan pergi kepada proses yang seterusnya, iaitu melakukan refleksi. Refleksi ini adalah kita hendak melihat apa kekurangan dan apa kelebihan inovasi tersebut. Yang kekurangan yang saya dapati daripada inovasi ini adalah video itu terlalu panjang. Murid yang kurang pendengaran ini, mereka akan cepat bosan. Sebab apa? Sebab mereka tidak dengar. Jadi saya hendak mengatasinya. Saya membuat satu video, di mana video itu melalui visual sahaja murid akan faham. Ya, amat mudah untuk murid-murid ini memahami topik tersebut. Dan seterusnya adalah penambahbaikan. Seperti yang saya katakan refleksi, jadi saya akan memperbaiki apa yang kekurangan di inovasi tersebut. Saya akan mengurangkan suara, akan melebihkan visual, supaya murid tersebut akan lebih faham. Kita mestilah mengambil inisiatif yang sesuai dengan murid yang mengalami masalah pendengaran. Jika murid tersebut tidak mendengar, kenapa kita nak kuatkan lagi suara? Tapi murid tersebut boleh faham melalui visual. Kita sepatutnya mendekati murid tersebut dengan kaedah visual. Kita buat satu video, di mana dalam video itu, visual itu, murid akan faham. Itulah terciptanya Pokemon Go yang terakhir.
Seterusnya, di mana saya sebut tadi, Pokemon Go ini dia adalah satu videonya ringkas akan menerangkan tentang topik penjagaan tanaman pokok. Di mana video ini tidaklah panjang, tidaklah mempunyai banyak suara. Sebab apa? Sebab murid yang kurang pendengaran mereka tidak akan dengar video tersebut, tapi melalui video ini mereka akan faham, melalui video tersebut mereka akan faham tentang cara-cara penjagaan tanaman pokok. Dan Pokemon Go ini juga, selepas satu video ni selesai, di akhir video ini akan wujudnya satu permainan yang akan menguji minda murid. Jadi kita akan menguji murid tersebut sama ada dia faham ataupun tidak tentang topik 5 ini, iaitu proses penjagaan tanaman pokok. Okey, faedah inovasi. Faedah inovasi yang pertama adalah inovasi ini boleh digunakan dengan berterusan. Maksudnya di sini adalah inovasi yang dilakukan melalui digital ini boleh digunakan dengan berterusan. Maksud dia, ia boleh digunakan untuk jangka masanya panjang. Contohnya seperti inovasi yang dilakukan oleh cikgu sekarang, BBM, bahan bantu mengajar maujud. Mereka cipta, apabila mereka gunakan BBM tersebut dalam kelas, apabila habis sahaja sesi pembelajaran, bahan maujud itu akan sedikit mengalami kerosakan, koyak ataupun tidak tahan lasak. Berbeza dengan inovasi yang saya ciptakan ini, iaitu inovasi ini boleh digunakan dengan berterusan. Untuk 2-3 tahun lagi juga inovasi ini insya-Allah akan boleh digunakan. Faedah seterusnya adalah inovasi ini boleh digunakan secara offline, iaitu tidak menggunakan internet untuk beroperasi. Okey, ini juga salah satu kelebihan inovasi saya, iaitu murid yang berada di rumah yang tidak mempunyai internet yang laju, mereka boleh menggunakan Pokemon Go ini untuk sesi pembelajaran. Sebab apa? Sebab Pokemon Go ini tidak memerlukan internet untuk murid-murid itu belajar. Jadi ia merupakan satu kelebihan kepada inovasi yang saya bakal ciptakan ini. Faedah yang seterusnya adalah inovasi ini boleh digunakan melalui komputer ataupun telefon pintar. Ini juga satu inisiatif yang saya lakukan. Apabila murid berada di rumah, zaman sekarang murid banyak menghabiskan masa bermain permainan di telefon bimbit. Jadi kita ambil satu inisiatif yang mudah untuk mendekati murid melalui telefon bimbit. Jadi saya juga mencipta inovasi ini di mana melalui telefon bimbit ini murid akan sempat belajar, sempat menguji minda mereka melalui Pokemon Go ini dengan hanya menggunakan telefon pintar sahaja. Jadi ia amat mudah untuk inovasi ini dijalankan, digunakan oleh murid-murid di sekolah. Seterusnya pula, faedah inovasi adalah membentuk murid yang dapat berfikir secara kreatif dan kritis. Di akhir video pembelajaran, Pokemon Go ini akan mempunyai 2-3 soalan yang akan menguji murid supaya murid akan memerah otak mereka untuk berfikir secara kreatif dan kritis untuk mencari jawapan yang benar. Jadi di situ inovasi ini juga akan melahirkan murid yang berfikiran kreatif dan juga kritis. Dan akhir sekali adalah mewujudkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid seperti bertanggungjawab, jujur dan juga amanah. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab di dalam Pokemon Go ini ia mempunyai satu permainan di mana murid-murid haruslah bersikap jujur, bertanggungjawab dan juga amanah ketika menjawab soalan. Jadi ini akan melahirkan murid yang berwawasan tinggi, berkepribadian mulia dan berakhlak mulia. Okey, seterusnya saya juga telah menganalisis SWOT inovasi tersebut. Dari segi strength, kekuatan Pokemon Go ini adalah Pokemon Go ini mampu menarik perhatian murid.
Sebab apa? Sebab dalam Pokemon Go ini dia mempunyai satu video yang sangat menarik dan juga mempunyai permainan yang akan menguji minda murid tersebut. Permainan ini, Pokemon Go ini boleh dimuat turun melalui handphone sahaja. Jadi murid tak akan rasa beban nak muat turun pakai komputer. Susah lah, tak ada komputer cikgu. Tidak mengapa, ibu bapa kamu ataupun kamu mempunyai telefon bimbit. Jadi kita dekatkan dengan cara kekuatan Pokemon Go ni, iaitu murid boleh menggunakan Pokemon Go ini melalui telefon pintar. Seterusnya, kekuatan Pokemon Go juga dapat digunakan berulang kali dan di mana sahaja. Maksud di sini, tak kisahlah murid tersebut berada di rumah, di hotel, di tepi pantai, di tepi padang permainan, murid boleh menggunakan Pokemon Go ini untuk sesi pembelajaran. Dari segi opportunity, itu peluang pula, semua murid di seluruh dunia mampu menggunakan Pokemon Go dengan percuma sahaja, di mana saya akan memberi Pokemon Go ini ataupun saya akan share link ataupun QR code untuk murid itu memuat turun melalui telefon ataupun komputer secara percuma sahaja. Ini adalah peluang di mana Pokemon Go ini boleh pergi yang sangat tinggi dalam pemasaran inovasi digital, di mana ia boleh bersaing dengan inovasi-inovasi yang lain. Sebab apa? Sebab kos untuk mendapatkan Pokemon Go ni boleh didapatkan secara percuma sahaja. Apabila sebut percuma, ramai manusia akan berminat untuk mendapatkannya, terutama sekali golongan ibu bapa yang berpendapatan yang tidak melebihi 3,000 ke atas. Amat mudah untuk mereka mendapatkan inovasi ini. Dari segi trip ancaman pula, salah satunya adalah murid perlu bimbingan ibu bapa atau guru untuk menggunakannya supaya murid tidak merosakkan program inovasi Pokemon Go. Maksud ancaman di sini adalah ketika pertama kali memuat turun, murid perlu bimbingan ibu bapa. Sebab apa? Sebab pertama kali mungkin murid tidak tahu cara nak menggunakannya, ataupun mungkin apabila memuat turun dia adalah terbawa sekali dengan satu virus. Jadi itu adalah satu ancaman kepada telefon pintar yang akan mungkin dimasuki virus dan akan merosakkan program inovasi Pokemon Go. Dari segi kelemahan pula, hanya satu sahajanya saya dapati ketika ini, iaitu untuk pertama kali murid memuat turun Pokemon Go, murid memerlukan internet sahaja. Itu untuk pertama kali sahaja. Selepas selesai memuat turun untuk pertama kali, murid sudah tidak perlukan lagi internet untuk memuat turun. Itu adalah analisis SWOT Pokemon Go. Seterusnya, kita pergi pula kepada model pembelajaran trilogical. Okey. Pada zaman arus moden ini, guru ketika masuk ke dalam kelas untuk menyampaikan sesi pembelajaran dan pengajaran, guru haruslah menggunakan model pembelajaran supaya PDP berjalan dengan lancar dan berkesan. Tidak kisahlah model pembelajaran Vygotsky ataupun J. Piaget, model pembelajaran trilogical. Yang penting di akhir pembelajaran, murid akan mencapai objektif tersebut. Jadi model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran trilogical. Salah satu model pembelajaran trilogical, inisiatif dia, tujuan utama dia adalah menyatakan tujuan sebenar dan keperluan. Ini adalah salah satu elemen model pembelajaran trilogical, iaitu menyatakan tujuan sebenar dan keperluan. Inovasi yang digunakan iaitu Pokemon Go dapat memenuhi keperluan guru dalam mencapai objektif pembelajaran. Ketika guru mengajar, guru tidak akan mengajar di luar topik pembelajaran. Dengan Pokemon Go ini, guru akan mengajar murid itu apa yang tersenarai di dalam kandungan sahaja. Guru tidak akan mengajar benda di luar topik. Jadi dengan model pembelajaran ini,
Guru akan dapat menyatakan tujuan sebenar apa yang kita hendak belajar hari ini. Contohnya topik 5 ini iaitu topik penjagaan tanaman pokok. Di akhir pembelajaran, murid mestilah dapat melakukan penjagaan tanaman pokok tanpa bantuan guru di dalam kehidupan sebenar. Ini adalah model pembelajaran triological, iaitu menyatakan tujuan sebenar dan keperluan. Dengan menggunakan aplikasi Pokemon Go ini, guru dapat mengajar murid menggunakan isi kandungan yang tersenarai di dalam DSKP sahaja. Ini amat memudahkan guru supaya PDP berjalan dengan lebih berkesan dan lancar. Murid juga akan mencapai objektif pembelajaran, iaitu melakukan penjagaan tanaman pokok tanpa bantuan guru. Jadi, dengan model pembelajaran triological ini, saya akan dapat membantu murid untuk mencapai objektif di akhir pembelajaran. Jadi murid tidaklah terpesong mengajar penggunaan alat tanaman. Murid tidak akan terpesong mengajar keperluan asas menanam. Jadi dengan menggunakan tujuan ini, murid hanya akan dapat mengetahui cara penjagaan tanaman pokok sahaja. Itu adalah maksud saya di sini. Bukannya ketika mengajar itu guru menggunakan alatan-alatan menanam, keperluan untuk kehidupan asas, kos untuk membeli biji benih. Tidak. Dengan model pembelajaran ini, guru akan dapat mencapai objektif pembelajaran, iaitu murid akan dapat melakukan penjagaan tanaman pokok sahaja, iaitu dengan aplikasi Pokemon Go menyatakan tujuan sebenar dan keperluan. Murid akan dapat mencapai objektif yang akan dilaksanakan di akhir pembelajaran. Itulah adalah model pembelajaran triological, iaitu guru tidak mengajar di luar topik pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat melakukan penjagaan tanaman pokok tanpa bantuan guru dalam kehidupan sebenar. Ini menunjukkan objektif pembelajaran tersebut akan mudah tercapai. Seterusnya pula, kita pergi pula kepada ciri-ciri inovasi yang terdapat pada model pembelajaran triological. Usaha yang pertama adalah usaha yang kekal untuk jangka masa panjang. Seperti yang saya sebut tadi, Pokemon Go ini, saya mencipta Pokemon Go ini untuk jangka masanya panjang. Maksudnya 2-3 tahun lagi, murid tahun 5 2025 akan dapat menggunakan aplikasi Pokemon Go ini lagi. Ia tidak sama seperti bahan bantu mengajar yang mawjud. Jika guru mencipta pada tahun ini, risiko kebarangkalian pada tahun depan bahan bantu mengajar tersebut akan hilang, akan rosak, akan perlu diperbaiki. Jadi ini tidak yang berlaku kepada inovasi Pokemon Go, di mana pada tahun 2025 pun Pokemon Go ini juga akan dapat digunakan lagi oleh murid tahun 5. Seterusnya, ciri-ciri inovasi yang seterusnya yang terdapat pada model pembelajaran triological adalah menggunakan teknologi. Kita sekarang hidup di arus peredaran zaman teknologi. Jadi guru juga tidak seharusnya ketinggalan zaman untuk menggunakan teknologi dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Jadi inovasi yang saya ciptakan ini adalah menggunakan teknologi sepenuhnya untuk mengajar guru, untuk mengajar murid-murid supaya PDP berjalan dengan lebih lancar. Ciri-ciri yang seterusnya adalah menyediakan platform untuk interaktif antara individu dengan aktiviti kolaboratif. Untuk makluman, inovasi Pokemon Go ini, saya juga sediakan satu platform di mana murid-murid boleh berinteraktif dengan individu yang lain supaya mereka boleh tanya apa yang mereka tidak faham. Mereka boleh ulang lagi soalan itu dan orang akan tolong jawab. Ini adalah satu pembelajaran triological di mana mereka akan berkolaboratif untuk mencari idea.
Seterusnya adalah perkembangan melalui transformasi dan refleksi. Melalui 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 juga dengan melalui Pokemon Go ini, murid akan dapat melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Di mana silap mereka, di mana mereka tidak faham. Jadi mereka akan ulang balik pada bahagian tersebut dan akan cuba memahami soalan itu. Penutup, akhir sekali, saya berharap, saya yakin inovasi ini mampu membantu murid tahun 5 mempelajari topik penjagaan tanaman pokok dengan lebih senang dan mudah untuk difahami. Diharapkan dengan penghasilan produk inovasi digital ini mampu untuk meningkatkan lagi pemahaman murid dan menarik minat murid tahun 5 dalam mempelajari topik ini. Saya juga berharap agar semua murid tahun 5 yang menggunakan aplikasi Pokemon Go ini akan berminat dengan topik ini dan mereka akan lebih faham dan mengaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Itu sahaja daripada saya. Ini adalah rujukan saya ketika menghasilkan proposal ini. Ada 1, 2, 3, 4, ada 6 rujukan. Seterusnya ini adalah lampiran di mana imajinasi saya untuk mencipta Pokemon Go ini. Di sebelah kiri ini adalah permainan di akhir pembelajaran. Jadi ini adalah kuis dalam Pokemon Go. Murid perlu memilih bola-bola tu untuk menjawab soalan. Sebelah kanan ni pula adalah video yang amat ringkas untuk murid-murid bukan inklusif dan inklusif juga akan faham dengan video tersebut. Itu sahaja daripada saya, Fazikri bin Abdul Razak, tentang proposal tajuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.